Oke, hari ini kita akan update kompos sembarangan kita. Kompos ni dah 5 bulan saya buat. Saya rasa hari ini dia akan penuh. Untuk menunjukkan dia penuh, saya buat final video hari ini untuk tong yang ini. So, bila tong ni dah penuh, saya akan buat tong yang baru. Jadi sebelum saya masukkan barang-barang dekat dalam ni, kita nak kena tengok apa benda yang saya kompos. Sesuai dengan nama dia, kompos sembarangan. Semua benda saya kompos. Saya campur, saya tak ada peraturan. Start daripada daun-daun kering ni, rumput-rumput yang saya dah cabut, kemudian kangkung lebihan daripada dapur yang dah lebih daripada cukup untuk dimasak, kemudian McDonald punya plastik kotak, saya dah asingkan, yang plastik saya dah asingkan. Kemudian kotak-kotak beli barang manual apa semua daripada Lazada apa kan. Kemudian barang-barang yang kita tak boleh kompos, plastik. Kemudian sisa daripada dapur, nasi, kaki, kalau tengok dalam tu kaki ayam pun ada, telur apa semualah. Kemudian yang paling unik, ini adalah ayam McDonald yang try dipanaskan tetapi lupa sebab ada Teams meeting, maklumlah PKP, Teams meeting, so end up dia hangus. So kalau tengok minyak dengan ayam sendiri pun saya akan kompos juga. So semua saya akan kompos jadi kompos sembarangan. Mungkin ramai yang tak agree dengan idea ni. Tapi bagi saya, kalau kita tengok dekat nature tak pernah pilih apa yang perlu dikompos. Kalau binatang mati, dia mati dekat situlah dia dikompos. Cuma masalah kita ni akan ada masalah bau. Tapi so far sepanjang pengalaman saya menggunakan sistem ni, yang mana dekat tong sampah ni saya just buat lubang dekat bawah saja. So far tak ada bau. Kalau saya berdiri kat sini pun tak ada bau sebab saya tutup dan saya tekap dekat saya letak pemberat dekat atas tu. Fungsi dia supaya dia kedap udara, dalam masa yang sama bau tak keluar, kucing ataupun anjing pun tak akan datang untuk buka. Jadi sebelum saya kompos semua ni, kita buka dekat dalam tu, kita tengok macam mana keadaan kompos tu selepas 5 bulan. Saya rasa 5 bulan. Tengok video dekat atas ni, itu adalah pertama kali saya buat, dan inilah selepas saya rasa 5 bulan. Dan di akhir video ni saya akan tunjukkan bukti sama ada benda ni boleh menyuburkan tanah atau tidak. Kita buka dulu kompos ni, kita tengok apa dah jadi selepas 5 bulan. Saya letak pemberat ni, kita buka pemberat ni. Bau tak ada lagi, tapi saya rasa kalau kita buka ni dia akan ada bau. Sebab berbau tu sebab aktiviti bakteria anaerobik. Kalau dia aerobik dia tak bau. Okay. Ini selepas 5 bulan. Kalau kita tengok semua ada kat sini. Kalau bau memang bau. Ulat lalat tak ada. Tapi kalau setakat ulat black soldier fly tu ada. Tapi mungkin sebab petang dah tak ada. So far hari ni tak ada ulat black soldier fly tu, tak ada. Beza antara ulat lalat dengan black soldier fly ni, tak nampak pula ulat black soldier fly. Kalau black soldier fly dia ulat dia besar. Kalau lalat ulat dia kecil-kecil. Okey. Jadi sebelum tu kita masukkan dulu semua benda yang kita nak kompos. Cara yang terbaik nak kompos adalah kita shredkan kecil-kecil. Okey. Kita shredkan kecil-kecil. Tapi since ini adalah kompos sembarangan, kita tak nak menyusahkan diri kita. Kita nak buat satu sistem yang mana memudahkan kerja kita. So kita just masukkan je. Kita masukkan je. Ini nama dia hari ini special edition. Nama dia kompos McDonald. Masukkan. Ini dalam ni semua ada semua adalah kertas. Macam kita cuma yang tak boleh kompos macam plastik tu je tak boleh kompos. So penutup minuman McDonald tu kita kena buang. Kemudian ini juga kita boleh kompos. Kita boleh cari-carikan dia. Tapi kalau saya tak payah, saya letak je macam ni.
Kemudian sisa daripada dapur masukkan ya. Tengok dekat dalam ni ada daun pisang lah, apalah. Okey, masukkan ya. Jangan risau. Jangan sebab kalau terlampau banyak peraturan, nanti kita nak kompos pun jadi malas. Kemudian ini ayam McDonald sekali dengan minyak dia yang dah hangus. Ini PKP punya pasal, meeting MSF Teams punya pasal. Okey. Pun boleh. Kemudian kotak-kotak hasil apa pembelian daripada Lazada lah, manual lah. Manual dia pun simpan pun tak guna sebab sekarang manual dekat online pun dah ada. Tak ni kalau nak buang plastik dia pun boleh, kalau saya tak payah buang. So nanti bila dah jadi kompos nanti baru kita buang. Kemudian ini benda hidup, tumbuhan hidup. Ini adalah kangkung. Kangkung hidup. Buang je air dia kat dalam ni, tak ada masalah. Akhir sekali kita boleh kompos juga apa daun-daun sampah ke daun apa tumbuh-tumbuhan. So saya rasa akhirnya kompos ni penuh. So saya akan biarkan ni selama sampai dia hancur lah. So kita akan dapatkan lagi satu tong sampah untuk kita buat kompos yang baru. So bayangkan ini pun mengambil masa 6 bulan untuk penuh. So kompos yang tong sampah yang satu lagi tu saya rasa akan mengambil masa 6 bulan jugalah untuk penuh. So by the time yang itu penuh, sofa yang ini nanti akan akan hancur dan tidak boleh dituai. So ini je yang tinggal daripada sampah yang banyak-banyak tu. Daripada sampah yang banyak-banyak tadi tu, tinggal ni je yang kita tak boleh jadikan kompos plastik. So secara tidak langsung kenapa kita perlu berkompos ni? Selain daripada jadi at the end of the day kita dapat baja percuma, kita sebenarnya membantu pihak berkuasa, Majlis Perbandaran, untuk mengurangkan kawasan pembuangan dekat kawasan pembuangan sampah lah. So bayangkan kalau tadi makanan semua kita buang, nanti ada akan attract tikus lah, bau busuk lah kan. So kalau saya rasa research ada yang telah dibuat, 60% daripada sampah perumahan ni sampah yang boleh dikompos sebenarnya. So, bayangkan kalau 60%, maksud kita dah boleh kurangkan sampah kita sebanyak 40%. Bayangkan tadi yang banyak-banyak tu tinggal satu plastik ni je. Ini pun ringan ya. So marilah berkompos. Saya akan tunjukkan bukti benda ni boleh menyuburkan tanah di akhir video ni. So just tutup, buat lubang dekat bawah, kemudian tutup untuk mengelakkan kucing atau anjing atau tikus, kemudian letak pemberat. Okey, sekarang saya nak tunjuk kenapa betul tak air daripada kompos ni subur. So saya akan tunjukkan. Okey, bukti yang air kompos disubur. Kalau anda tengok, cuba perhatikan serai dekat kiri kanan tu. Dulu saya ada tanam serai, tapi dia mati dan tak subur. Ini adalah serai yang kita tanam dekat dengan kompos. Ini adalah serai yang tanam pada hari yang sama dekat dalam pasu. Cuba tengok bezakan. Okey, betapa suburnya. Even rumput pun subur. Dah banyak kali cabut. Lepas tu rumput, tengok tanah dia pun dah start hitam. Tanah dekat bawah ni. Kalau tengok dekat sini serai ni, saya tanam banyak. Sebab dulu susah nak hidup. That's why saya tanam banyak. So dengan harapan kalau ada yang mati, kemudian ada backup lah. Tapi sekarang ni kalau nampak ni, semua hidup dengan subur, tengok. Jadi sebenarnya yang lain ni saya dah tak perlukan dah, saya dah boleh buang serai-serai ni. Saya biarkan satu je. Benda ni akan hidup subur dekat dengan
kompos kita ni. Yang sebelah tu pun kita buat benda yang sama. Kita just cabut. So kita cabut je. Sebab dah terlampau banyak, kita nak biarkan satu je. Yang ni kita boleh ambil dan makan. Tengok subur serai ni. Itu adalah bukti yang tanah daripada kesan. Sebenarnya air je yang mengalir keluar daripada tanah tu. Tanah ni jadi hitam sebab aktiviti bakteria dekat bawah tu makin banyak yang menjadi booster kepada tanah ni. Dari sampah yang banyak-banyak tadi, tinggal ni je. So selamat berkompos. Jangan pening-pening. Just follow this method. Method ni pun sah berjaya dan tanah pun subur. Ada bukti. Tunggukan update dia. Setiap bulan saya akan buat progress. So dalam progress tu nanti saya akan tengok setiap bulan macam mana keadaan kompos ni.